أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حليم اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, 27 Syawal 1443 Hijriah, dan beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Zulkaadah, dan seterusnya kita akan masuk kepada Zulhijjah, musim haji sekarang ni, dan mudah-mudahan kita doakan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung perbincangan kitab Hadis Qudsi pada tajuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang boleh mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muka surat 138 bawah sekali, iaitu perkara yang ke-26, iaitu antara perkara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang sembahyang, berbakti kepada orang tua dan berjihad. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang paling disukai Allah ialah sembahyang pada waktunya. Maknanya kita melaksanakan ibadah salat pada waktu dia, bukan pada waktu-waktu yang setelah luput daripada waktu dia. Maknanya waktu kalau sekarang ni waktu maghrib, tak solat maghrib lagi, semayanglah waktu maghrib. Bukan kata tinggal semayang maghrib, lepas tu semayang maghrib esok. Bukan kata begitu. Waktu dia juga, tetapi waktu yang semasa itu telah luput, maka perkara itu boleh mendatangkan dosa besar. Ataupun melengah-lengahkan salat. Setiap waktu tu ada waktu yang fadilah, waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal ni ialah di awal waktu. Waktu yang paling afdal ialah di awal waktu, dan awal-awal waktu ataupun waktu yang yang bermula daripada awal waktu sembahyang dipanggil waktu yang muwassa', waktu yang sangat luas, yang boleh kita laksanakan salat pada bila-bila masa daripada itu. Kalau kita sekiranya kita ada perkara yang perlu diselesaikan, boleh selesaikan. Selagi mana tidak sampai kepada waktu haram,
iaitu waktu yang tidak sempat untuk kita selesaikan salat. Maknanya akad takbir habis waktu tersebut. Itu adalah waktu haram, boleh mendatangkan dosa pada seseorang yang melakukan perkara tersebut. Tetapi ulama mengatakan sekiranya solat di akhir waktu ataupun solat pada waktu yang haram, angkat takbir terus solat seperti biasa walaupun masuk waktu yang lain, ia dikira sebagai qada. Tapi kalau sekiranya sempat satu rakaat dalam waktu itu, maka dikira sebagai masuk pada waktu tersebut. Cuma perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Keadaan itu kerana kita telah melepaskan waktu-waktu yang muwassa' begitu sahaja tanpa kita mendirikan salat. Waktu yang paling afdal ialah mendirikan salat pada awal waktu. Pada awal waktu. Selain daripada itu, sebagaimana yang saya sebut tadi, maknanya kita salat pada waktu-waktu yang masih lagi dikira sebagai waktu jawaz ikhtiar, waktu yang muwassa', yang lebih luas, yang lagi luas, yang masih lagi luas waktu itu, maknanya kita boleh selesaikan salat dengan tenang, dengan baik, maka laksanakan salat. Yang penting ianya dilaksanakan pada waktunya. Yang kedua Rasulullah SAW sebut ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk berbakti kepada kedua ibu bapa sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apa jua. Maknanya kita jangan mempersekutukan Allah. Syirik maknanya mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ini adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah sekiranya mati dalam keadaan begitu. Kalau sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan melakukan dosa besar, Allah Ta'ala akan ampun lagi di akhirat nanti. Selepas dimasukkan dalam neraka, ada proses dia, sahabat-sahabat pakat cari sahabat dia di syurga tak jumpa, minta dengan Allah supaya keluarkan daripada neraka. Syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat orang soleh, syafaat ulama dalam syurga, maka Allah Ta'ala keluarkan hamba-hamba Allah yang beriman, yang paling rendah imannya. Allah Ta'ala keluarkan yang paling akhir ialah orang yang pernah melafazkan la ilaha illallah walaupun tidak pernah melakukan apa-apa pun. Tapi jangan impi pula, tak apalah masuk neraka sekejap masuk syurga pula. Jangan impikan begitu, kerana masuk neraka ini bukan main-main. Api neraka yang sangat panas, 70 kali ganda banding dengan api di atas dunia ini. Maknanya terlalu panas. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut seseorang itu masuk neraka begitu lama sekali. Barulah Allah Subhanahu wa taala keluarkan bagi orang yang beriman. Yang melakukan dosa besar, yang melakukan dosa kecil, Allah Taala ampun. Tapi orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah, di akhirat nanti Allah Taala tak akan ampun mereka. Tidak akan memberi keampunan kepada mereka kecuali sempat mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, kembali kepada Allah. Jadi kata Allah, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Ibu bapa, kaum kerabat, kita kena buat baik. Terutama sekali ibu bapa kita, wajib melakukan kebaikan kepada mereka. Walau dalam keadaan apa sekalipun, ibu bapa mesti kita buat baik. Kalaupun ibu bapa itu bukan Islam, wajib juga melakukan kebaikan kepada mereka. Wajib juga. Seseorang itu memeluk agama Islam, tetapi ibu bapa mereka masih lagi belum memeluk agama Islam.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang itu melakukan kebaikan juga kepada ibu bapa mereka walaupun bukan Islam. Walaupun bukan Islam, tetapi janganlah melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah apabila disuruh oleh ibu bapa yang bukan Islam itu. Tetapi dari sudut asas mesti melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Yang bukan Islam pun Allah Ta'ala suruh, makna wajib kita buat baik, apatah lagi bapa yang Islam, yang melahirkan kita dalam keadaan ibu bapa kita pun Islam dan kita pun Islam, dan wajib kita melakukan kebaikan kepada mereka walau dalam keadaan apa sekalipun, kerana ibu bapa ini adalah orang yang sangat dimuliakan, antara orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, perintah Allah, dan juga kaum kerabat, keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kena bina silaturrahim, kena bina kekuatan hubungan antara satu sama lain. Jangan bina permusuhan. Jangan bina permusuhan. Jangan tertipu dengan hasutan-hasutan syaitan ataupun terpengaruh dengan godaan permainan tipu daya syaitan menyebabkan seseorang itu bergaduh antara satu sama lain. Kaum kerabat baik, anak-anak yatim, buat baik pada anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini Rasulullah SAW sangat memuliakan mereka. Dan orang-orang miskin kena buat baik. Orang-orang miskin kena buat baik. Jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh kena buat baik. Jiran tetangga ini Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran. Jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Semuanya kena buat baik. Maknanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua supaya melakukan kebaikan. Daripada surah An-Nisa ayat 36. Allah suruh kita buat baik. Maknanya merangkumi, Allah Ta'ala sebut sebagai asas pada ibu bapa paling utama antaranya. Jangan mensyirikkan Allah, pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik pada kedua ibu bapa. Dalam surah Luqman Allah Ta'ala sebut anishkurli waliwalidayka. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua ibu bapa kamu. Pada kedua ibu bapa kamu. Maknanya berbuat baik. Kita mengikut perintah Allah, melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kepada kedua ibu bapa kita. Jangan lupa, melalui mereka kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Melalui perut ibu kita, kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalunya kita masuk ke dunia ini dengan izin Allah melalui perut ibu kita, melalui benih ayah kita. Maka hendaklah kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, buat baik pada kaum kerabat, buat baik pada anak yatim, buat baik pada fakir miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Semua Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Rakan sejawat, kita bekerja bersama-sama. Ni adik-adik duduk dalam satu satu keluarga tahfiz, kena buat baik antara satu sama lain. Jangan bergaduh. Begitu juga jiran tetangga. Orang-orang yang musafir, yang terlantar dalam kesusahan, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong, takbur, dan membangga-banggakan diri. Allah Ta'ala tidak suka. Pengorbanan yang dilakukan serta kepayahan yang ditanggung oleh kedua ibu bapa, tak sekali oleh ibu kita, bermula daripada mengandung, melahirkan, sehinggalah membesarkan anak-anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14 yang bermaksud
dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Diwajibkan, kami wajibkan, kata Allah, supaya manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Ibunya yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, wahnan ala wahnin. Kita ni lelaki tak rasa benda-benda tu. Sebab itulah darjat ibu ini lebih tinggi sedikit daripada bapa, dari sudut darjat. Dan kita ni rapat dengan ibu banyak berbanding bapa. Ibu menanggung kelemahan demi kelemahan, yakni dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain, sambung lagi 2 tahun. Sambung lagi untuk menyusukan, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. 2 tahun. Tak kira lah menyusu dengan ibu ke ataupun menyusu dengan botol ke, tetapi yang penting ibu menjaga kita. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku, anishkurli waliwalidayka, dan kepada kedua ibu bapa kamu. Dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Tempat kembali untuk kita menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca pelbagai kisah berkaitan pengorbanan ibu bapa sehingga sanggup bergadai nyawa demi membesarkan anak-anak. Kita dengar kalau kita rajin membaca, dan kita perlu rajin membaca. Perlu rajin membaca. Daripada zaman dulu, zaman sekarang, pengorbanan ibu ni kita tidak boleh menafikan. Setiap ibu mempunyai pengorbanan masing-masing. Masing-masing mempunyai pengorbanan. Suatu ketika dahulu tular di media berita tentang seorang ibu yang gagal membayar barang makanan dan ubat yang diambilnya dari sebuah pasaraya kerana terdesak demi anak yang sakit dan kelaparan. Kita baca berbagai kisah, antaranya yang terdekat dengan kita. Bagaimana sanggup mereka melakukan apa sahaja untuk memastikan anak-anak ini dapat makan. Begitu juga apa yang berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana sebagai menjawab jawatan sebagai khalifah. Sayyidina Umar pergi berjalan di tengah malam, akhirnya mendengar anak-anak dalam satu rumah menangis kelaparan. Ibunya cuba sedaya upaya untuk mententeramkan anak-anak. Tak tahu nak buat macam mana dah. Akhirnya anak-anak tidur dalam keadaan kelaparan. Ibu melayannya dengan baik dan sebagainya. Itulah ibu. Begitu juga berita tentang seorang bapa yang terpaksa menggalas bayinya seorang diri menaiki motosikal, meredah jambatan Pulau Pinang kerana keadaan terpaksa. Ini kisah-kisah yang terdekat dengan kita, yang dekat dengan kita dalam negara kita. Kita dapat lihat justru tiada yang lebih membahagiakan apabila segala pengorbanan ini dibalas dengan bakti anak kepada kedua-dua orang tua. Jadi kita nak balas dengan apa? Nak balas dengan apa? Sebab itulah antara benda yang perlu kita lakukan untuk ibu ayah kita. Setiap kali kita berdoa, jangan tinggal doa untuk mereka. Jangan tinggal. Setiap kali kita berdoa, doalah untuk mereka. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sighara, kama rabbawna sighara. Kalau kita jadi imam lah, ataupun kama rabbayana sighara. Kalau kita seorang, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kecil. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah
wa qur rabbighfirhamhuma, kata Allah, kama rabbayani saghira. Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu merendah diri untuk ibu bapa. Rendahkanlah diri kamu, lemparkanlah ego kamu dengan ibu bapa. Lemparkan, buang segala ego, segala jawatan tinggi, segala apa yang menggambarkan kemegahan pada diri kita, buang apabila kita menghadap ibu bapa kita, bersama dengan ibu bapa. Maknanya kita rendahkan diri. Waqfid lahumah janahazulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma, dan doalah kepada mereka berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah. Allah Ta'ala ajar kita doa kepada kedua ibu bapa. Wa qur rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka memeliharaku semasa kecil. Ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, Allah suruh kita doa. Pertama, Allah suruh kita buat baik pada kedua ibu bapa. Dalam Al-Quran ni semuanya Allah suruh kita buat baik dalam Al-Quran. Allah suruh kita berterima kasih dalam Al-Quran pada kedua ibu bapa. Allah suruh kita melakukan kebaikan. Jangan sekali-kali melawan ibu bapa, walaupun perkataan pun sekalipun. Jangan kalau perkataan pun dikira sebagai derhaka kepada ibu bapa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, apatah lagi lebih daripada itu. Lebih daripada itu, Allah juga ajar kita supaya berdoa kepada kedua ibu bapa dalam Al-Quran. Inilah kemuliaan darjat ibu bapa, tingkatan darjat ibu bapa, sehingga Allah suruh kita berdoa. Bukan sakat suruh, Allah Ta'ala suruh ajar lagi. Apa doa dia? Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ajar kita, berdoalah kepada kedua ibu bapa kamu dengan doa, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka berdua menjagaku semasa kecil. Pernah suatu ketika perasaan ini tersentuh apabila mendengar ucapan ringkas daripada seorang anak kepada jemaah di masjid setelah selesai mengimamkan solat jenazah bapanya sendiri, meminta hadirin mendoakan keampunan dan kerahmatan buat arwah bapa yang dikasihinya yang membesarkan mereka adik-beradik. Maknanya kita cubalah. Sebab itulah yang paling afdal, hari-hari terakhir ibu ataupun bapa kita berada di dunia, yang paling afdal ialah anak-anak yang menguruskannya. Paling afdal. Kita ada ijazah, kita ada master, kita ada doktor, kita menjawab jawatan besar, kita ni orang yang dipandang mulia di sisi seluruh manusia. Tetapi kalau mak ayah meninggal dunia, kita tidak mampu urus, rasakan diri kita itu sangat hina di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Sangat hina. Kalau seseorang itu tidak ada jawatan yang besar, kalau seseorang itu tak adalah kaya sangat, orang pun tak pandai sangat, tapi bila mak ayah meninggal dunia, dia boleh urus dengan baik, dengan sempurna, boleh doakan, boleh solatkan, boleh mandikan, boleh turunkan ke dalam liang, masukkan mak ayah dalam liang, maka itulah anak yang berbakti kepada ibu bapa. Makna sebab itulah kita kena berusaha supaya kita ini mampu untuk menguruskan kehidupan ataupun keadaan terakhir ibu ataupun bapa kita semasa hidup atas dunia. Kalaupun kita tak pandai masa ibu bapa kita hidup, nak menguruskan jenazah mereka, kita carilah orang-orang yang pandai, tapi jangan biarkan dia melakukan seorang diri sampai kita pun tak tahu apa berlaku. Masuk sekali orang kata orang yang
memimpin itu suruh gosok, kita gosok tu, gosok. Kita bantu dia dengan bersungguh-sungguh. Dia kata basuh sini, mai saya basuh. Buat sebegitu. Sekiranya mampu jadi imam, jadilah imam. Jadilah imam. Maknanya kita kena berusaha ke arah itu. Sesungguhnya tiada yang lebih menenangkan dan membahagiakan apabila mendengar anak-anak sendiri menyebut-nyebut tentang kebaikan ayah dan ibunya setelah ketiadaan mereka. Ia sebahagian bukti bahawa ibu dan ayahnya telah melunaskan tanggungjawab dengan sempurna di dalam mendidik anak-anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ini bukti. Tiada yang lebih bermakna selain daripada melihat kesediaan anak-anak untuk menguruskan sendiri jenazah kedua-dua orang tua, mengimamkan solat jenazah dan memohon keampunan buat mereka berdua. Ini kena belajar lah. Cita-cita adik-adik ni masing-masing tak kisahlah apa nak cita-cita, belajar sungguh-sungguh. Yang penting. Tetapi biar boleh urus jenazah ibu bapa kita nanti. Anak-anak masih boleh berbakti kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Ni setelah ibu bapa meninggal dunia. Macam mana kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa? Melalui cara melaksanakan wasiat mereka. Kalau ada wasiat, laksanakan wasiat mereka. Usaha supaya laksanakan. Selesaikan apa-apa yang perlu diselesaikan di dunia ini. Mengeratkan silaturahim dengan sahabat ibu bapa kita semasa mereka hidup di dunia. Maknanya kita bina hubungan, maknanya sambung hubungan silaturahim dengan sahabat-sahabat ibu bapa kita semasa hidup di dunia mereka. Berwakaf diniatkan atas nama mereka. Tak kurang pun pahala kita. Kalau kita sedekah dalam tabung masjid, niatlah untuk ibu bapa kita. Walaupun ibu bapa kita tak meninggal dunia, kita boleh niat. Boleh niat juga. Apatah lagi kalau telah meninggal dunia. Niatkan untuk mereka. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Tak mengurangkan pahala kita. Bahkan ibu bapa yang kita niatkan pahala untuk mereka, sampai pahala itu kepada mereka. Berwakaf, bersedekah, menderma, berinfak, niatkan. Kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa untuk ibu bapa kita. Jadi berwakaf diniatkan atas nama mereka, bersedekah. Ni benda-benda yang kita boleh buat selepas kematian ibu bapa kita. Maknanya bakti kita yang boleh kita teruskan untuk ibu bapa kita. Kita duduk buat, kita mari semayang, kita berjemaah, kita buat baik. Pahala ni sampai kepada ibu bapa kita. Pahala sampai. Ulama menyebut antaranya apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita duduk berzikir, kita baca Quran, sebagai anak apabila kita melakukan kebaikan, maka jariah itu sampai kepada ibu bapa kita. Yang disebut oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah, ilmu yantafa'u bih." Sedekah jariah, ilmu yang diberi manfaat, yang diambil manfaat. Wa waladun salihun yad'u lah, anak yang soleh. Anak yang soleh maknanya anak yang melakukan kebaikan semasa hidup mereka di dunia. Ibu ayah telah meninggal. Anak-anak yang melakukan kebaikan ini menjadi jariah juga kepada ibu bapa. Sebab itulah kita kena buat baik. Kena buat baik. Ni adik-adik duduk di tahfiz, hafal Quran. Pahala sampai kepada mak ayah. Sampai kepada mereka. Kalau sekiranya mereka meninggal dunia, kita melakukan kebaikan, kebaikan itu sampai pahalanya kepada ibu bapa kita. Apa lagi yang kita boleh buat? Bersedekah. Sedekah niat untuk mereka. Menyelesaikan hutang mereka.
Selesaikan sekiranya kita tahu adanya mak ayah kita ni tinggal hutang dengan sesiapa, maka kita berusahalah untuk selesaikan bakti kita kepada ibu bapa, serta berusaha menjadi anak yang soleh dengan mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar. Galakan tersebut dinyatakan di dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, jika seseorang manusia, yakni orang-orang Islam yang beriman, meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah yang berterusan, ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kepada dirinya atau kepada orang lain, dan anak yang soleh dan salihah yang beramal baik dan sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa. Di dalam hal melunaskan hutang misalnya, ini berkaitan dengan hutang. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia mempunyai puasa yang belum diganti selama sebulan. Apakah aku perlu tunaikan untuknya?" Lalu baginda berkata, "Sekiranya ibumu mempunyai hutang, apa engkau akan bayar hutang untuknya?" Lelaki itu berkata, "Ya." Maka berkata Nabi SAW, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan." Ajaran Islam menganjurkan agar anak-anak sentiasa mendoakan kerahmatan dan keampunan buat kedua-dua ibu bapanya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 24 yang bermaksud, "Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka berdua dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." Keutamaan amalan bersedekah bagi kedua-dua orang tua walaupun selepas ketiadaan mereka dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Sa'ad pernah bertanya Rasulullah SAW, maksudnya, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat dia berwasiat, maka bolehkah aku bersedekah untuknya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya. Sesungguhnya amat besar ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berbakti kepada ibu bapa. Sebaliknya, menjadi suatu kerugian besar bagi mereka yang masih mempunyai ibu bapa tetapi tidak dapat berbakti kepada mereka." Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, kehinaan. Rasulullah ulang 3 kali. Hinalah. Baginda ditanya, "Siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga." Maknanya ada orang tua masa usia dan usia orang tua itu sudah lanjut, sama ada ibu seorang ke, ayah seorang ke, ataupun ayah dan ibu masih lagi ada, tetapi dengan sebab adanya orang tua itu, seseorang itu tak boleh masuk syurga. Rugi, hinalah, kata Nabi SAW. Baru-baru ini tular kisah menyayat hati tentang seorang wanita dan anak perempuannya dilaporkan lemas setelah kereta yang naiki mereka terjunan ke dalam tasik di suatu tasik. Mangsa dipercayai tertekan pedal minyak menyebabkan kereta itu meluncur masuk ke dalam tasik.
Kedua-dua mangsa dipercayai terperangkap dalam kereta sebelum lemas. Menurut laporan media, wanita tersebut dikatakan cuba menyelamatkan ibunya selepas kereta terjunang ke dalam tasik, namun masuk semula untuk menyelamatkan ibunya. Ini kisah yang berlaku beberapa bulan yang lepas. Kereta terjunang dalam tasik. Ni kita tahu belakalah bagaimana dia dah keluar, masuk balik kerana nak menyelamatkan ibunya. Orang awam juga turut membantu menyelamatkan dua beranak berkenaan tetapi gagal. Sungguh besar bakti dan kasih sayang seorang anak sehingga sanggup berkorban dan bergadai nyawa untuk ibunya. Sehingga tergadai nyawa dia untuk mengeluarkan ibunya daripada kereta. Nak selamatkan ibu daripada kereta, dia sanggup masuk balik, tetapi dia juga terperangkap. Akhirnya dia dengan ibunya meninggal dunia. Semoga Allah memberi keampunan dan mengganjari mereka dengan kebajikan. Jadi ini antara yang disebut berkaitan dengan melakukan kebaikan kepada ibu bapa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita lakukan untuk ibu bapa kita. Secara detailnya kita buatlah sebagaimana contoh-contoh yang disebut dalam tulisan ini berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan terhadap ibu bapa, sanggup menggadai nyawa kerana ibu bapa ini juga sanggup melakukan apa-apa sahaja memastikan anak-anak dapat kebaikan, dapat makan, dapat pelajaran dan sebagainya. Dan selain daripada itu, apabila kita melakukan kebaikan kepada ibu bapa, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Seterusnya, kata Nabi SAW, berjihad pada jalan Allah. Orang yang berjihad pada jalan Allah juga mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jihad boleh jadi diertikan perang, namun konteksnya sudah berbeza. Perang dalam hal ini bisa boleh diberi makna memerangi kebodohan. Jihad juga. Ni adik-adik mari belajar, menuntut ilmu, menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan semua duduk dalam majlis ilmu, jihad. Jihad. Duduk dalam majlis ilmu ni jihad. Kalau kita turun daripada rumah tadi, niat untuk duduk dalam majlis ilmu, maka sebelum kita sampai ke rumah semula, kita dalam keadaan jihad. Dalam keadaan bersungguh-sungguh membina agama dalam diri kita, memperkukuhkan agama dan seumpama dengannya. Memerangi kebodohan, melawan penyakit. Maknanya kalau ada sakit, kita berjihad. Melawan kemiskinan, ketinggalan, kezaliman para penguasa, ketidakadilan dan sebagainya. Ini semua jihad. Bersungguh-sungguh. Oleh kerana itu, jihad mestilah dilakukan pada setiap saat. Kita boleh buat selalu. Misalnya, jihad dalam bidang politik. Bagaimana kita membina politik yang baik, memastikan ianya dapat diurus dengan baik, dengan adil, dengan saksama, diuruskan mengikut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial dan budaya agar kualiti kehidupan umat Islam terpelihara. Nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni dengan berbagai cara. Zaman Nabi SAW, Nabi terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang sentiasa berusaha untuk memusnahkan umat Islam. Rasulullah SAW mempertahankan Islam. Mempertahankan. Bukan agama Islam yang mencetuskan peperangan, tetapi
yang mendorong berlakunya peperangan adalah tindakan-tindakan orang-orang kafir. Sejak daripada zaman Nabi SAW lagi, kita dapat lihat kalau kita menelusuri sirah Nabi SAW, di Mekah perjuangan Nabi SAW menyebarkan dakwah, menyebarkan agama tauhid, menyuruh manusia kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Rasulullah dan umat Islam diancam. Sehinggalah Rasulullah SAW memerintah Madinah, ada kekuatan, ada kuasa. Dalam keadaan begitu, ancaman juga tetap ada. Berlakunya peperangan Badar. Kenapa? Kerana orang Mekah nak serang Nabi SAW, bukan Nabi nak serang orang Mekah. Berlakunya peperangan Badar, berlakunya peperangan Uhud. Sebelum perang Badar berlaku juga ada peperangan yang lain lagi sebelum Badar. Berlaku peperangan Uhud. Kalau kita lihat peperangan Uhud pun begitu juga, yang mengancam keselamatan umat Islam. Kerana musyrikin Mekah berpakat untuk menghancurkan Madinah dan umat Islam. Rasulullah mempertahankan. Begitu juga selepas itu berlaku peperangan Ahzab yang menggabungkan musuh-musuh Islam. Peperangan Ahzab yang menggabungkan musuh-musuh Islam, musyrikin bergabung dengan kabilah-kabilah yang bermusuh dengan Nabi SAW, yang bermusuh dengan umat Islam. Mereka bergabung dan mereka nak menghancurkan Madinah dan umat Islam. Rasulullah pertahankan sama dengan umat Islam. Dan dalam siri-siri peperangan-peperangan yang lain, apa-apa sahaja ancaman-ancaman terhadap umat Islam, Rasulullah SAW akan bertindak, memastikan dakwah Islam di zaman Nabi SAW dapat disebarkan dan segala ancaman itu dapat dipatahkan. Segala ugutan, segala ancaman untuk menggagalkan usaha penyebaran agama Islam di zaman Nabi SAW, Nabi SAW akan menggagalkannya. Sehinggalah hari ini kita dapat hidup selesa, beramal dengan Islam, dapat buka kitab, belajar hadis kursi, baca Quran dan sebagainya, hasil daripada perjuangan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum di awal-awal zaman Islam dahulu. Sampai kepada kita sekarang, kita kena bina kekuatan umat Islam dari sudut ekonomi, kekuatan umat Islam dari sudut politik, kekuatan umat Islam dari sudut kesihatan, kemajuan, keharmonian, kesejahteraan, kebahagiaan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu antara jihad. Contoh jihad yang disebut oleh Nabi SAW, berperang pada jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, yang bermaksud, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, masalul mujahidi fi sabilillah wallahu a'lam biman yujahidu fi sabilillah kamasalis sha'imil qa'im wa tawakkal Allahu lil mujahidi fi sabili bi an yatawaffahu an yudkhilahul jannah aw yarji'u saliman ma'a ajrin aw ghanimah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, dan hanya Allah yang paling tahu siapa yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah sebut, seperti seorang, perumpamaannya seperti seorang yang melaksanakan puasa dan berdiri, maknanya salat terus menerus. Maknanya perumpamaan pada jalan berjihad pada jalan Allah, kata Nabi SAW, perumpamaannya seperti orang yang berpuasa dan mendirikan salat terus menerus. Jihad dalam hadis ini
dapat diertikan dengan berperang dengan jiwa dan hartanya melawan kemiskinan, kejahilan, penyakit, ketertinggalan dalam semua bidang dan segala bidang. Maknanya kita berjihad. Sebab itulah orang yang mati dalam keadaan berjihad pada Allah, orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad menjalankan ibadah kepada Allah, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Wahai Rasul, apakah kami tidak boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Akan tetapi buat kalian jihad yang paling baik dan paling sempurna adalah haji, iaitu haji mabrur." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka aku tidak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar keterangan ini dari Rasulullah SAW. Ini antara jihad-jihad yang disebut oleh Nabi SAW. Sebaik-baik jihad kaum wanita iaitu haji mabrur. An Aisyah ibni Talhah, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal, afala nujahidu? Qala la, lakin afdal jihad hajjun mabrur. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Seterusnya, jihad menuntut ilmu. Jihad menuntut ilmu. Rasulullah SAW menyebut, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali semula ke rumah dia. Sebab tu kita turun daripada rumah nak sembahyang maghrib ni, selepas maghrib ada kuliah. Jadi niat, kita niat, mari belajar, mari nak belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Taala bagi pahala jihad pada kita. Ada sahabat kita, dia memang tak tinggal kuliah dah tuan. Memang dia suka sangat. Kalau ikut jawatan dia tinggi juga. Tapi kuliah ni dekat surau, dia memang dia tak tinggal. Kalau dia datang kuliah, dia seorang je tanya soalan. Dia akan tanya soalan. Kalau dia tak faham, dia akan tanya. Sekiranya dia faham, tak apalah. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dalam keadaan matinya, dalam keadaan mendengar kuliah. Tengah dengar kuliah, tiba-tiba dia rebah, meninggal dunia selepas maghrib. Ni hebat. Waktu kita mati dalam keadaan jihad lah. Ni anak-anak tahfiz ni, selagi mana duduk dalam keadaan belajar di tahfiz ni, jihad ni semua ni. Ini berjihad ni. Rasulullah SAW sebut, orang yang berjihad pada jalan Allah, orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, manusia ni ada tiga golongan manusia. Satu golongan alim rabbani, golongan yang alim, para ulama dan sebagainya. Yang kedua, golongan yang belajar. Belajar je dia. Sampai bila dia belajar? Sampai mati dia niat belajar. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang jahil, tak nak belajar. Jahil, tak nak belajar. Golongan yang belajar ni, dia tahu dia jahil, dia pun belajar. Dia tahu dia jahil, banyak tak tahu berkaitan dengan agama, dia tahu, dia belajar. Dia niat belajar, ada kuliah dia dengar, ada dalam YouTube dia dengar kuliah macam-macam. Dia akan usaha untuk belajar. Tak erti baca Quran, belajar Quran. Tak erti tajwid, belajar tajwid. Tak faham Quran, belajar tafsir. Tak faham hadis, belajar hadis. Maknanya berusaha untuk belajar. Niat dia belajar sampai bila? Sampai mati. Golongan yang ketiga ni, golongan yang
tak sedar dia ni jahil tetapi rasa tidak jahil. Ni bahaya ni. Golongan ketiga ni bahaya. Dia tidak sedar dia ni jahil, tetapi dia rasa dia tidak jahil. Yang lebih teruk lagi, dia rasa dia alim. Boleh bercakap dia. Bab hukum Islam dia pun boleh bercakap. Bab akidah Islam dia pun boleh bercakap. Dia nak bercakap. Dalam masa yang sama, dia ni sebenarnya orang yang jahil. Orang yang jahil. Ni orang yang bahaya ni. Dari sudut akidah, kita tak boleh duduk dalam keadaan taklid, kerana bahaya. Ikut je. Taklid ni orang pergi ikut tu, ikut ni. Bahaya. Kena duduk paling-paling kurang ilmu yakin. Makna kita duduk belajar, kita tahu, yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi SAW, kenal sungguh, dengan malaikat, dengan hari kiamat, dengan qada qadar, kita faham. Perkara asas berkaitan dengan akidah, kita duduk dalam keadaan yang betul-betul mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi SAW sebut, jadilah kamu orang yang alim. Kalau tidak mampu, jadi orang yang belajar. Belajar ni macam anak-anak duduk berkitab, tengok kitab, guru baca, dia tengok, dia tanda apa-apa yang patut, itu belajar. Tak mampu, mustami'an, macam tuan-tuan tak ada kitab, itu mustami'an. Tak ada kitab, mari dengar. Mari dengar. Ada kuliah, ada ceramah agama, dengar. Au muhibban, sayang kepada ulama, sayang kepada orang belajar, sayang kepada ilmu agama, sayang. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi, kata Nabi, orang yang kelima, fatahliku, kamu akan binasa. Kamu tak boleh jadi orang alim, kamu benci kepada orang alim. Kamu tak mahu belajar, kamu benci kepada orang belajar. Kamu tidak mahu mendengar kuliah, ceramah agama, kamu benci kepada orang yang mendengar dan apa-apa kuliah agama. Kamu juga tidak kasih kepada agama. Maka binasalah, kata Nabi SAW, orang yang sebegini. Jadi duduk dalam keadaan menuntut ilmu, kata Nabi SAW, selagi mana tidak sampai kembali ke rumah, dia duduk dalam keadaan jihad. Lepas ni kita pergi kedai mamak lah. Habis lah. Habis lah tuan-tuan. Keluar daripada sini pergi kedai mamak, habis lah jihad tu. Minum air kopi lah pulaknya. Teh tarik roti canai, itu lain. Jihad mengatakan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ini jihad juga. Afdal jihad kalimatu adlin 'inda sultan ja'in atau amirin ja'in, Rasulullah sebut. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim. Jihad berbakti kepada orang tua, jihad juga. Kita baru bincang tadi. Sebab itulah Rasulullah SAW sertakan dalam satu hadis jihad ini, berbuat baik pada ibu bapa. Rasulullah SAW menyebut aku mendengar Al-Abbas Asy-Sya'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadis-hadis yang diriwayatkannya, berkata, aku mendengar Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Seorang lelaki ni pergi bertemu dengan Nabi, nak ikut berjihad juga. Rasulullah tanya, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Lalu lelaki itu menjawab, ya. Maka beliau Rasulullah SAW berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad. Maknanya kita berbakti kepada kedua ibu bapa juga adalah jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW menyebut setiap mayat ditutup berdasarkan amalnya. Setiap seseorang yang mati ditutup berdasarkan amalnya, kecuali orang yang mati saat berjaga di jalan Allah
Subhanahu wa taala. Saat berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan tetap berkembang hingga hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah Dajjal. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mujahid adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Orang yang berjihad itu antaranya, kata Nabi SAW, adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu dia. Hawa nafsu jahat. Hawa nafsu kata tak payah mari masjid, mari masjid dia. Hawa nafsu kata tak payahlah puasa sunat 6 hari Syawal, puasa dia. Hawa nafsu kata tak payahlah sedekah, dia bagi sedekah. Hawa nafsu kata tak payahlah baca Quran, dia baca Quran. Hawa nafsu kata lepas solat isyak nanti, tak sempat nak semayang sunat ba'diyah ni, tak payah semayang lah, dia semayang. Hawa nafsu kata tak payahlah hafal Quran, dia hafal Quran. Dia lawan nafsu. Nafsu-nafsu yang tak baik ni, dia lawan. Itu juga adalah jihad yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada kita untuk menarik cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan perbincangan kita dua perkara, iaitu berbakti kepada ibu bapa dan juga berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bincangkan pada malam ini, dapat memberi manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah kita akan sambung kepada tajuk yang seterusnya, orang yang dicintai Allah, iaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.